So guys, kita nak cerita tentang cerita kedua ni, tentang seorang puan ni. Dia pun dah alhamdulillah lah bahagia dengan family dia. Anak pun dah 4. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So, sebelum kita mula, Acah nak ucapkan selamat datang yang dah masuk, yang dah subscribe, terima kasih. Yang belum tekan subscribe, korang boleh tekan like, subscribe dan juga tekan bell notification tu untuk korang dapatkan notification lah kalau Acah ada post video baru. Okay, so kita tengok intro dulu. Let's roll it. So itulah dia guys. Oish, cerita yang pertama ni kan, kalau kita jap, mic aku on tak on? On tak on? Oh, on. Okay. So itulah dia guys kan. Kalau kita lalu pun kita pedih lah. Okay. So guys, cerita yang kedua ni kan. Cerita yang kedua ni terjadi masa wedding. Oish, ramai orang tak suka sebenarnya. Biasalah kan, kita kalau kahwin kan, siapa-siapa pasangan-pasangan yang mendirikan rumah tangga, setan kan menangis kan. Setan menangis. Ini bukan seniman menangis, ini setan menangis. Sebabkan diorang tak suka kan kita kahwin, and then diorang lebih suka kita. Okay. So guys, kita nak cerita tentang cerita kedua ni, tentang seorang puan ni. Dia pun dah alhamdulillah lah bahagia dengan family dia. Anak pun dah 4. Mantap. Okay, nama puan ni, nama dia Wati. Bukan di Ambang Wati. Aku banyak tu nama Wati yang hantar story. Memang Wati ni banyak ni banyak kisah. Okay, tapi tak apa. Menurut Puan Wati ni, benda ni terjadi masa wedding day dia guys. Anak dah 4 dah. Okay, so benda ni terjadi dalam lingkungan 8 tahun lepas. Tahun ni 2021, benda ni jadi tahun 2013 ketika dia mendirikan rumah tangga dengan suami dia. Okay, cerita dia bermula macam ni. Dia tak nak tuduh siapa-siapa, tapi dia mungkin boleh syak ada beberapa angkara tak puas hati dengan perkahwinan dia. Okay, senang cerita, akak ni dia berkahwin dengan seorang businessman. Time tu businessman, kau faham je lah. Memang asyuk. Okay, so cerita dia masa dia buat wedding tu, malam, orang kata malam berginai sebelum nak kahwin tu, dia kata waktu akak tengah bersiap and then tengah nak berhias untuk majlis tersebut, akak didatangi oleh seorang makeup macam apa? Mak andam yang sangat-sangat akak rasa misteri lah, sebab akak tak sure dia ni adalah andaman mana, ataupun mungkin dia ni daripada mak pasangan lelaki ke, ataupun mak akak ada order specialist yang akak tak tahu ke. Tapi waktu tu akak macam okay, dah datang, jom kita make up. So akak tak adalah kata nak fikir bukan-bukan ke apa. Tapi apa yang akak pelik pada waktu tu dia hanya bawa satu beg kecil je. Macam mana nak tunjuk beg dia kecil gila. Sebab kalau mak andam biasa dia punya make up tu memang besar kan, tapi dia bawa satu beg kecil je. And then dia suruh akak duduk. Dia perempuan, dia kata dia ni perempuan yang bawah lingkungan 39, ujung-ujung 30 punya umur lah. Dia suruh akak tu duduk, dia suruh aku duduk, and then dia suruh aku pejam mata, sebab dia kata dia nak buat dekat mata ni dulu. So aku pun ikut, aku duduk, aku tutup mata. Lepas tu dia pun borak lah. Dia kata tahniah nak kahwin apa semua. Aku rasa dia sentuh-sentuh mata apa semua. And pada waktu aku sedang berbual juga dengan dia, aku terhidu something yang macam bedak. Menurut Kak Wati ni, aku bau bedak. So aku macam, bedak apa ni kak? Dia kata macam tu. Bedak apa ni kak?
oh tak ada apa, ni saja nak letak kat pipi sikit bagi dia nampak sikit seri tu, dia kata macam tu. Oh okey, dia pun tutup mata. Tapi lama kelamaan bau bedak tu makin lama makin semebak tau Cap. And waktu tu akak dah rasa macam ni bau apa pula ni kan, main kuat lagi ni. Akak banyak je letak bedak. Sebab tangan akak tu, akak dapat rasa lagi dia masih lagi kat sini, dia tengah make up. Tapi dia tak suruh akak buka mata lagi. Sebab tadi dia ada kata jangan buka mata sampai dia suruh. So akak tak naklah ganggu kerja dia. So waktu tu bila bau tu dah menyengat kat hidung akak rasa dia letak mungkin bedak banyak sangat. Akak pun risaulah kan jadi opera Cina kan. So akak pun buka mata Cap untuk tengok apa keadaan tu. Masa akak buka mata tu Cap, alangkah terperanjatnya akak, dekat keliling akak Cap tak ada siapa-siapa. Uish mat. And muka akak satu calit makeup pun tak ada Cap. Waktu tu akak datang menung sorang-sorang dekat depan cermin tengok akak tengok cermin. Uish. Habis tadi siapa yang datang mandamkan dia kan? So dia pun macam dah heran lah. Bulu roma memang gemang lah. Dia dah terberanjat lah. And then dia pun bangun daripada kursi tu. And dia pun buka pintu untuk keluar, pergi tanya siapa-siapa lah. Mungkin dia nampak mak andam tu keluar ke apa. And waktu akak nak buka pintu tu Cap, akak buka je pintu, ada satu perempuan pakai baju kebaya, cantik. Dia bawa tus makeup and sedang berdiri depan akak. Akak tak payah keluar, akak tunggu dalam bilik je. Sorry kak, saya lambat. Tadi jam sikit nak sampai sini. Tak apa, akak duduk kat dalam saya make upkan akak. Time tu kau ingat aku nak percaya kan? Aku pun keluar lari and then pergi panggil mak akak. So masa akak keluar pergi kat mak akak tu, akak dah macam nak menangis tau. So akak pun macam ceritalah dekat mak akak kan apa yang jadi apa semua. And then mak akak kata, kau ni okey ke tak? Apa masalahnya? Okey. Kenapa macam ni? And then dia kata tak tahu dia kata macam tu. Lepas tu mak akak tenangkan akak and then dia bawa akak ke bilik pengantin tu. Sampai kat bilik pengantin tu akak nampak yang mak andam yang nak masuk tadi tu sedang berdiri tunggu akak dekat pintu tu. Lepas tu akak pun macam pandang dia. Lepas tu mak akak suruh dia masuk untuk make upkan akak. And lap lah air mata apa semua kan. And then mak andam tu pun tanya dengan akak, apa hal, ada apa-apa jadi ke? Lepas tu akak tak nak ceritalah dekat dia apa-apa yang jadi. And then akak tutup mata and akak siap untuk bermakeup. Tapi kali ni tak ada masalah lah. Dia memang betul orang lah. So bila makeup dah settle, akak rasa akak dah cantik dah. And then mak andam tu pun minta dirilah dia kemas barang dia and then dia keluar daripada tempat tu. And waktu dia keluar daripada tempat tu, dia cakap dengan akak baik-baik tau. Sebab biasanya orang cantik ni selalunya orang dengki. Dia kata macam tu. Akak macam apa Mamat? Apa betina dia cakap macam ni pula kan? So akak pun macam Mamat dia macam rasa tak sedap hati lah. So akak pun malas nak fikir. Akak cuba bangun daripada kursi tu and then akak nak pergi ke arah keluar lah. And waktu tu Cap, masa akak bangun nak ke arah pintu tu, dekat belakang akak ni Cap rasa pedih perit yang amat sangat Cap. Akak pun tak tahu kenapa. And tapi waktu tu memang rasa nak menjerit, nak mengaum waktu tu. Sebab apa? Akak tak tahu. Sebab akak rasa macam ada benda yang bercala kat belakang tu. And then masa tu akak macam bingung, tapi nak bangun tu memang sakit. Akak menjerit. Masa akak menjerit, beberapa orang lah serbu masuk bilik akak and tanya kenapa. And bila dicek, buka baju, tengok belakang akak, ada 4 kesan cakaran Cap macam ni. Sap dekat belakang badan akak. Memang waktu tu akak menangis-nangis. Akak tak tahu apa yang jadi. And waktu tu juga akak dah memang lemah semangat. And then diorang diorang minta ada ustaz yang baca-baca kat depan tu untuk masuk ke dalam bilik akak. And masa ustaz tu masuk je dalam bilik akak, ustaz tu terus cakap Astaghfirullahalazim. Dia kata macam tu. Tiba-tiba out of nowhere, sebelum dia buat apa-apa, dia istighfar terus guys. Waktu dia istighfar tu, dia suruh akak dengan mak akak je yang tinggal. Yang lain keluar. Dan ada seorang lagi lelaki lah sebelah ustaz ni. So dia pun start baca. And then ustaz tu ada cakap, kau keluar. Kau tak guna hantar dia dekat sini. Jangan kacau orang ni nak kahwin. Kau keluar sekarang. Aku tahu kau ada kat atas tu. Dia kata macam tu. Waktu tu keadaan jadi senyap.
keadaan jadi sangat-sangat senyap guys. Ustaz tu pun auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. So dia pun baca ayat-ayat apa semua. Waktu tu cap, akak nampak dekat area tingkap bilik akak tu seperti ada seorang lelaki berlari daripada kawasan tu. Akak pun macam tengok siapa kan, tak tahu siapa, tapi akak nampak ada satu kelibat lari. Lepas tu, Ustaz saya nampak dia lari Ustaz. Tak apa, biar dia lari, dia tak boleh jauh mana, dia kata macam tu. Dan waktu tu lepas semua dah reda, diorang nak angkat akak untuk dibaringkan ke atas katil. Dan waktu akak dibaring ke atas katil, sekali lagi akak menjerit macam tu. Sebab apa? Kau tahu cap, dekat atas katil akak tu penuh dengan jarum peniti cap, macam ni. Adalah lebih dalam 20 batang, dia cacakkan banyak-banyak kat situ. Dan waktu tu ada satu tu memang tercocok kat badan akak. Bila ditarik, keluar darah cap. Waktu tu memang akak waktu malam tu menangis seteruk-teruknya. Dan ada juga makanan yang dihidangkan mempunyai jarum peniti. Dan yang paling akak terkesan pada waktu tu, malam tu ada pulut kuning cap. Ada satu tower pulut kuning, dan bila dibelah pulut kuning tu, dalam tu penuh dengan jarum peniti cap. Dan waktu tu memang akak menangis, semenangis-nangis tidak, akak tak faham. And then waktu tu juga suami akak sampai. Suami akak ni daripada jauh sebab dia businessman kan. Dia sampai dalam pukul 11 atau 12 macam tu, and diceritakan semua apa-apa yang terjadi apa semua. And dia minta besok punya majlis tu diteruskan, tapi diorang mungkin akan bersanding lambat sikit. Dia kata macam tu. Tapi alhamdulillah lah, besok tu akak dapat balik semangat. Akak settlekan majlis akak tu besok. Dan lepas di majlis akak tu, akak terus pergi berubat. Dan waktu tu diorang keluarkan macam-macam rawatan lah untuk akak, sebab diorang kata memang ada ada percubaan untuk sihir akak pada malam itu. So itulah dia kisah yang dilalui oleh kakak ni kepada kita. Orang dah nak kahwin pun kau nak buat hal guys. Apa masalahnya kan? Asal jealous orang yang tak single, awak single. So itulah dia guys, dua kisah yang Acap nak cerita dalam episod kahwin ni. So kalau korang mungkin ada pengalaman-pengalaman kena sabotaj sebelum jadinya perkahwinan, Acap mohon korang untuk share dekat IG Acap, dekat Instagram. Jangan lupa follow Instagram Acap @ashraf_. Jangan lupa juga follow TikTok Acap, It's Ashraf. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube Acap yang ini supaya korang boleh tengoklah lagi konten-konten yang akan datang. Okay, so Acap rasa sampai sini sahaja. Jangan dengki terhadap kebahagiaan orang, sebab mungkin satu hari nanti orang sedang memerhati untuk khianat kebahagiaan kita. So sampai sini sahaja video kita. Assalamualaikum guys, see you. Ciao lu, bye. Jangan sedih single bro. Lagi sedih kalau awak ada tak nak cakap banyak. Bye.